Dan Malaysia telah menarik pelaburan yang diluluskan bernilai 123.3 bilion ringgit dalam sektor utama perkilangan dan perkhidmatan merangkumi 1,714 projek dari Januari hingga Jun 2022 termasuk membuka 57,771 peluang pekerjaan. Dan untuk kita memahami data berkenaan pelaburan bagi separuh pertama tahun ini, kita bersama dengan Nina yang ada perinciannya. Nina. Baik. Terima kasih Haritz. Okey, ini adalah data-data yang akan saya kongsikan daripada Jabatan Perangkat Malaysia DOSM sendiri, di mana di depan saya ni anda dapat melihat kedudukan pelaburan antarabangsa Malaysia suku tahun kedua 2022. Jadi bagaimanakah prestasi Malaysia International Investment ini? Jadi kalau anda dapat lihat, iaitu daripada tahun 2019 hingga 2020 hingga 2021 hingga tahun kewangan 2022, di mana suku pertama dan suku kedua, di mana anda dapat lihat sebelum COVID-19 jumlah aset bersih kedudukan pelaburan kita berada di angka negatif. Namun ia belum meningkat pada tahun 2020 sehinggalah tahun 2021 sekitar suku pertama kedua tahun lepas, iaitu meningkat sebanyak 112.7 bilion. Namun ia menurun sedikit apabila masuk suku ketiga keempat 2021 sehinggalah suku pertama tahun ini, iaitu mencatat sebanyak 47.3 bilion. Namun pada suku akhir kedua ia mencatat sedikit peningkatan, iaitu di mana 62.0 bilion ringgit. Dan ini adalah suku kedua tahun ini, iaitu menunjukkan kedudukan pelaburan antarabangsa Malaysia. Dan jadi bagaimana kalau kita dapat lihat itu daripada jumlah aset, jumlah liability dan aset bersih. Dan bagaimana kita mendapat angka aset bersih ini daripada jumlah aset, iaitu meningkat juga daripada suku pertama tahun ini kepada 2.1 trilion, di mana jumlah liability juga meningkat kepada 2.1 trilion. Dan apabila kita ingin mendapat jumlah aset bersih yang dicatatkan pada suku akhir kedua tahun ini sebanyak 62 bilion, iaitu meningkat juga daripada suku pertama, iaitu jumlah aset kita menolak jumlah liability, dan itulah kita mendapat aset bersih iaitu pada 62 bilion ringgit. Dan ini adalah kedudukan pelaburan antarabangsa Malaysia pada suku akhir kedua tahun ini. Dan jadi bagaimana kita dapat lihat juga dan tengok, iaitu bagaimana pelaburan langsung asing FDI, Foreign Direct Investment, iaitu di mana FDI terbesar iaitu oleh Singapura sebanyak 20.8% atau 174.1 bilion, diikuti juga dengan Hong Kong iaitu 10.9% dan Amerika Syarikat 10.8%, dan iaitu FDI iaitu mencatatkan jumlah pada suku kedua sebanyak 836.2 bilion, dan ini adalah pelaburan langsung asing FDI. Jadi bagaimana pula kalau kita dapat tengok sektor utama, iaitu daripada penyumbangan untuk sektor FDI ini, iaitu sektor pembuatan kekal sebagai sektor utama, iaitu dalam pelaburan FDI sebanyak 43.1% atau 360.0 bilion ringgit, dan juga diikuti juga dengan aktiviti kewangan sebanyak 189.2 bilion, iaitu sebanyak 22.7%, dan ikuti dengan perdagangan borong dan runcit sebanyak 6.3%. Dan ini adalah sektor-sektor utama yang menyumbang kepada sektor pelaburan FDI. Jadi bagaimana pula kita teliti pelaburan langsung di luar negeri, iaitu DIA. Iaitu DIA terbesar, iaitu Singapura kekal sebagai DIA terbesar, diikuti dengan 20.4%, diikuti juga dengan negara Indonesia sebanyak 10.4%, dan 6.1% dicatat oleh Kepulauan Cayman. Dan iaitu sejumlah DIA mencatatkan pada suku kedua iaitu 577.4 bilion ringgit. Dan bagaimana pula dengan sektor yang menyumbang utama kepada DIA ini? Kita dapat lihat iaitu aktiviti kewangan, iaitu kekal sebagai aktiviti utama sebanyak 42.5% atau 245.2 bilion, diikuti dengan pelombongan dan pengkuarian sebanyak 12.4% dan juga pembuatan sebanyak 9.7% iaitu 55.8 bilion ringgit. Dan ini adalah sektor utama dalam penyumbang pelaburan DIA. Dan apabila anda dapat lihat, data-data ini juga menunjukkan betapa pentingnya pelaburan kepada negara kita. Namun apakah risiko yang harus kita fahami dan bagaimana kita dapat melabur dengan bijak, dan bagaimana kita nak pastikan pelaburan yang kualiti kepada negara kita? Haritz.